Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik, makcik, datuk nenek, otok arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas ingin menyatakan satu berita yang paling panas berkaitan dengan Raja Makau Scam. Pakcik makcik, sebenar-benarnya, rupa-rupanya, modus operandi Raja Makau Scam dalam Malaysia ini ada kaitan dengan Tun M. Saya ulang dan saya tegaskan. Pakcik makcik, Raja Makau Scam bernama Goh Leong Yong yang lari daripada Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Putrajaya, rupa-rupanya ada kaitan dengan Tun M dan ada kaitan dengan kerajaan Parti Roket sebelum ini di Putrajaya. Maklumat sulit terkini amat ditakuti oleh Tun M, amat ditakuti oleh Parti Roket jika dibocorkan oleh Jufazli Syekh Ahmad sekarang. Maka tanpa rasa gentar, tanpa rasa takut, atas nama kepentingan rakyat, atas nama kepentingan nasional, saya Jufazli Syekh Ahmad ingin mengesahkan maklumat sulit menyatakan bahawa Tun M dan Parti Roket Malaysia yang sebelum ini menjadi kerajaan di Putrajaya adalah kabel besar Raja Makau Scam bernama Mr. Goh Leong Yong. Pakcik makcik, saya tak perlu jelaskan apakah itu Makau Scam. Siapa dia punya raja? Cuma saya ada banyak soalan yang cukup panas kepada Tun M dan Parti Roket Malaysia. Berdasarkan rekod, mangsa-mangsa Raja Makau Scam dalam negara Malaysia telah membuat laporan polis, beratus-ratus laporan polis di zaman pemerintahan Tun M dan kerajaan Roket di Putrajaya. Akan tetapi, Tun M dan kerajaan Parti Roket di Putrajaya tidak mahu mengambil tindakan undang-undang, tidak mahu mengarahkan PDRM dan SPRM menangkap Raja Makau Scam itu. Selama ini rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Islam, orang bukan Islam, orang Sabahan, orang Sarawakian, rugi sebanyak lebih 20 juta ringgit Malaysia kerana dirompak oleh Raja Makau Scam bernama Mr. Goh Leong Yong. Persoalan saya kepada Tun M dan Parti Roket, kenapa orang Raja Makau Scam ini tidak pernah ditangkap oleh Tun M, oleh Parti Roket sebelum ini, sedangkan laporan polis mangsa Makau Scam sudah mencecah lebih 600 kes jenayah Makau Scam. Jawab, jangan tak jawab Tun M. Kedua, berapa juta setiap bulan Tun M dan kerajaan Parti Roket yang memerintah 22 bulan di Putrajaya dibayar oleh Raja Makau Scam yang sudah lari menghilangkan diri bernama Mr. Goh Leong Yong? Berapa juta ringgit setiap bulan? 2 juta ringgit satu bulan? 10 juta ringgit satu bulan? Tun M, Parti Roket, jawab, jangan tak jawab. Soalan saya yang ketiga, apakah Tun M dan Parti Roket yang menyelamatkan Raja Makau Scam ini sehingga dia boleh lari daripada HQ SPRM pada 11 Oktober 2020 yang lalu? Tun M, jawab soalan saya. Di mana orang kau ni bersembunyi?
Ha? Di rumah banglo kau? Di kawasan Pulau Langkawi dia bersembunyi? Atau dia bersembunyi bersama Jolo, Tun M? Jawab, jangan tak jawab. Kau ada kaitan dengan Raja Makau Scam ini yang merompak duit rakyat Malaysia. Yalah, kau pun Tun M biasa merompak duit rakyat, duit negara Malaysia, berbilion-bilion ringgit sejak jadi Perdana Menteri. Soalan saya yang seterusnya, waktu Tun M makan malam satu meja VVIP bersama Raja Makau Scam, Tun M makan malam bersama isteri juga di Kuala Lumpur beberapa bulan yang lalu. Selepas Tun M dan parti DAP menang PRU 14, Raja Makau Scam ini dikatakan menjadi sponsor utama untuk pilihan raya Tun M dan Parti Roket. Sampai Syuib Sepah tu excited. Tun M dan Pakatan Harapan menang PRU 14. Saya mau tanya dengan Tun M, berapa puluh juta ringgit Raja Makau Scam Mr. Goh Leong Yong ataupun Mr. Elvin bayar Tun M dan Parti Roket untuk PRU 14 lalu? Berapa puluh juta ringgit? Kami rakyat nak tahu. Sebab habuan yang dituntut oleh Raja Makau Scam ini daripada kerajaan Tun M adalah supaya modus operandi mereka ini tidak diheret ke dalam Mahkamah Malaysia. Pakcik-makcik otok arung yang cerdik pandai di luar sana. Setelah Tun M dan Parti Roket tumbang, Raja Makau Scam ini barulah kantoi. Selama lebih kurang beberapa tahun, Raja Makau Scam ini merompak duit rakyat Malaysia, bersekongkol dengan polis-polis pegawai kanan di dalam negara Malaysia. Ini polis-polis Tun M ni. Betul kan Tun M? Ada 10 orang polis yang ditangkap oleh pihak SPRM kantoi melindungi Raja Makau Scam. Polis-polis yang melindungi Raja Makau Scam ni Tun M yang suruh kah? Kerajaan DAP yang suruh kan? Jawab soalan saya Tun M. Ini adalah maklumat yang wajib diketahui oleh ramai rakyat Malaysia. Sebab itu Tun M huru-hara hari ini. Sebab itu Tun M mahu jadi Perdana Menteri lagi. Sebab Makau Scam satu jenayah yang paling besar dalam negara Malaysia yang paling terkini. Rupa-rupanya ada kaitan dengan Tun M, pakcik-makcik. Patutlah Tun M merayu depan Yang di-Pertuan Agong. Tolong lantik saya sebagai Perdana Menteri interim. Tolong lantik saya sebagai PM ke-9. Rupa-rupanya mahu selamatkan Raja Makau Scam ini Tun M. Mahu tutup kes Raja Makau Scam dalam SPRM, dalam TDRM, dalam Mahkamah Malaysia, ya Tun M. Jawab soalan saya. Orang-orang Tun M ni memang suka panjat pagar kan? Lari-lari, takut kena bogel oleh SPRM, takut kena bogel oleh polis yang di-Pertuan Agong, ya. Hari itu acara lompat pagar. Champion adalah Syed Saddiq Segaraga. Itu pun ada kes rasuah, ya pakcik-makcik, belum tutup sebenarnya. Yang ini pun orang Tun M, Mr. Goh Leong Yong, buat satu jamuan besar-besaran pakai baju merah. Saya kira waktu itu sambutan tahun baru Cina, ya. Satu meja dengan Tun M, satu tempat duduk. Duduk dekat-dekat. Macam mana tu Tun M? Tun M duduk dengan ketua dan raja segala Raja Makau Scam. Sebagai rekod, ya, untuk makluman pakcik-makcik, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menyita aset kekayaan Raja Makau Scam sebanyak 80 juta ringgit Malaysia dan lebih 20 kereta mewah, serta menyita wang cash 100,000 ringgit Malaysia dalam rumah ketua dan Raja Makau Scam kesayangan Tun M. Tun M malu-malu kucing, dia cuba mengalihkan isu Makau Scam ini dengan isu politik.
Dia panggil kuli. Dia panggil Tengku Razali. Dia buat pengumuman, saya adalah calon PM ke-9 untuk cover up kes Raja Makau scam yang diternak oleh Tun M. Saya ada soalan panas kepada Tun M ini. Tun M ni ketua dalam kumpulan Makau scam kah? Jawab soalan saya, Tun M. Orang ini sangat kebal dalam negara Malaysia sepanjang pemerintahan Tun M sebagai PM ke-7 yang sangat tidak berguna sepanjang DAP menjadi kerajaan di Putrajaya. Saya tahulah dia ni orang Cina. Saya tahulah dia ini buat bisnes judi. Buat bisnes apa? Kau punya orang ni, Tun M, telefon jadi scammer, jadi pegawai polis, jadi pegawai bank, suruh transfer duit. Saya tahulah ini orang Tun M sangat kebal ya daripada tindakan undang-undang. Tidak ada kabar berita progres siasatan tu sampai Tun M dan DAP tumbang di Putrajaya. Tak ada hasil siasatan. Tidak ada tangkapan. Mustahil lah polis-polis di zaman DAP tidak boleh cari Mr. Goh Leong Yong sekalinya di era pemerintahan kerajaan yang di-Pertuan Agong, di era pemerintahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, di era pemerintahan Perikatan Nasional. Terbongkar juga Raja Makau scam ni. Terkantoi juga Tun M dengan Mr. Goh Leong Yong ni, Raja Makau scam yang merompak duit rakyat Malaysia berpuluh-puluh juta. Duit KWSP orang dia rompak. Duit pencen orang Melayu dia rompak. Duit gaji guru-guru dia rompak. Duit gaji pegawai bank pun dia rompak. Lepas tu polis. Di belakang Raja Makau scam ini memang ada kaitan dengan Tun M. Pandai betul menakut-nakutkan orang. Hello, kalau kau tidak transfer 1 juta ringgit, kes mahkamah kau tetap akan dibuka dan kau perlu serah diri kepada pihak polis. Itu memang polis. Tetapi polis ini ada kaitan dengan Tun M dan kerajaan Roket sebelum ini. Polis-polis ini sudah ditangkap oleh SPRM ya Pak Cik Makcik. Sudah ditangkap oleh Bukit Aman. Sudah kantoi. Rupa-rupanya terima rasuah bulan-bulan 2 juta ringgit sehingga 4 juta ringgit. Ini baru polis yang dibayar. Belum lagi Tun M dan Parti Roket yang dibayar. Ialah ini Raja Makau scam Cina. Siapa berani sentuh orang ini? Rupa-rupanya di belakangnya adalah Tun M. Patutlah modus operandinya sama dengan Jolo. Merompak. Cuci duit. Dia suruh artis-artis Malaysia buka bisnes cuci duit. Ewa. Beli kereta banyak-banyak, cuci duit. Lepas tu apa lagi? Bagi derma politik kepada Tun M dan Parti Roket juga kan? Untuk cuci duit. Buat pelaburan jangka panjang. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai Tun M dan Parti Roket menyembunyikan Goh Leong Yong ini, akhirnya terbongkar. Gambar Tun M dengan Raja Makau scam sudah mula viral dalam semua platform media sosial hari ini. Memang nama Tun M cukup buruk dan menjijikkan Pak Cik Makcik. Selama lebih 22 tahun Tun M jadi Perdana Menteri, dialah raja segala skema dalam Malaysia ini yang merompak duit negara Malaysia dan merompak duit rakyat Malaysia. Setakat Makau scam ni, ini hujung jari Tun M sahaja Pak Cik Makcik. Setakat dia nak rompak kau punya duit KWSP, duit pencen tu, kau punya duit simpanan dalam bank, duit pelaburan kau, sekelip mata Tun M dan orang-orang dia dalam Makau scam group ini rompak sampai licin. Siapa cakap Tun M ini negarawan? Siapa yang mahu Tun M jadi PM ke-9 semula? Angkat tangan. Siapa yang mahu dirompak oleh Tun M dan Makau scam Parti Roket ini? Angkat tangan. Orang Melayu, orang Bumi Putra Islam yang cerdik pandai. Pak Cik Makcik,
Biar kita tidak kaya jadi billionaire macam Tun M dan anak cucu cicit Tun M. Tengok betapa sialnya duit haram ini. Tun M, legasi politiknya makin buruk, makin hancur, makin kantoi di hadapan pegawai-pegawai SPRM yang di Pertuan Agong, di hadapan polis-polis yang di Pertuan Agong. Tengok kerajaan roket DAP di Putrajaya makan duit haram. 22 bulan sahaja jadi kerajaan bersama Tun M. Jangan ingat duit haram ini halal bihalal ya Tun M. Jangan ingat Allah Subhanahu wa taala itu tidur dan buta. Jangan ingat rakyat Malaysia yang berani bersuara macam saya akan diam dan sembunyikan rekod jenayah besar Tun M yang ada kaitan dengan modus operandi jenayah Raja Makau scam bernama Goh Leong Yong. Ini kroni Tun M ni kan? Masa PRU 14 lalu, ini kroni parti roket ni kan? Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Jawab konon soalan saya ni bosku. Oh, negarawan. Jawab soalan saya. Oh, gembira kamu ya duit rakyat habis dirompak hari-hari. Tidak ada tindakan susulan oleh Tun M dan kerajaan DAP di Putrajaya untuk menangkap Raja Makau scam ini. Rupa-rupanya kroni kamu ya Tun M. Kroni Lim Kit Siang, kroni Lim Guan Eng ya. Jawab soalan saya. Tun M, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, wahai parti roket yang amat saya hormati. Sebagai kesimpulan Pak Cik Mak Cik, ingat ya, saya ulang semula. Duit yang dirompak oleh Raja Makau scam ini bukan sedikit. Ia mencecah berpuluh-puluh juta ringgit Malaysia sampai beranak duit itu Pak Cik Mak Cik. Di musim coronavirus ni rakyat makin susah cari duit. Disitulah Makau scam juga merompak duit rakyat ya. Syukur Alhamdulillah yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu cepat bertindak dalam PDRM dan SPRM untuk membogelkan Raja Makau scam Goh Leong Yong ataupun Mr. Elvin yang pernah memakai gelaran pangkat Datuk palsu. Kantoi bergambar dengan Tun M di satu majlis makan malam. Saya kira itu sambutan tahun baru Cina beberapa bulan lalu di Kuala Lumpur. Semua pakai baju merah. Tun M dan istrinya pakai baju merah. Raja Makau scam di situ duduk dengan Tun M dekat-dekat pakai baju merah. Carilah sendiri gambar itu. Kamu akan jumpa juga gambar itu Pak Cik Mak Cik. Secara tuntasnya ya, Raja Makau scam ini lari lompat pagar di ibu pejabat SPRM. Kabel dia yang tolong dia lari bersembunyi adalah Tun M. Betul kan Tun M? Kalau kau tidak jawab Tun M, maksudnya perkara ini sangat-sangat benar dan sangat sahih. Dan saya ingin tegaskan, kenapa orang ini hilang sampai sekarang? Sebab ada kaitan dengan Tun M. Kalau orang ini tidak disembunyikan oleh Tun M, habislah Tun M pun boleh disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh oleh yang di Pertuan Agong akibat modus operandi Makau scam dalam Malaysia. Banyak betul kau punya scam ni Tun M. Dulu forex scam 30 bilion ringgit duit negara Malaysia hilang dirompak. BMF scam, berbilion-bilion ringgit hilang dirompak oleh Tun M. Apa lagi dia punya scam? Syarikat perwajah scam. Berbilion-bilion ringgit duit rakyat Malaysia, duit negara Malaysia dirompak untuk menyelamatkan syarikat anak-anak Tun M. Apa lagi jenis scam? Banyak dia punya scam Pak Cik Mak Cik. Business biji timah scam. Syarikat Mamingko scam. Tun M juga dia punya raja scammer. Berbilion-bilion ringgit duit Malaysia hilang begitu saja sampai syarikat biji timah itu bankrupt. Salah satu syarikat biji timah nombor 1 di dunia tahun 1980-an. Apalagi jenis scam Tun M ini yang tidak pernah kita lupakan? Projek Putrajaya scam.
Dia buat Putrajaya itu, dia bagi projek itu kepada anak beranak dia dan kroni dia. Apalagi KLCC scam, projek itu juga untuk anak beranak dia, untuk kroni-kroni dia. Ini Tun M punya scam. Sebab tu Tun M, isteri dia dan anak-anak dia jadi billionaire. Apalagi pakcik makcik, banyak dia punya scam ni. Bukan sahaja Macau scam, maka pengajarannya Tun M adalah bapa segala skamer penyamun duit rakyat dan duit negara Malaysia yang tidak akan mengejutkan kita semua. Dia ni sampai mati tidak akan kenyang oleh duit, pakcik makcik. Betul kan Tun M? Tun M dan 7 keturunannya ini menyembah duit, pakcik makcik. Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Tuhan mereka. Mereka ni sudah tidak takut dengan neraka jahanam kah? Dengan lubang kubur kah? Mereka sudah ready masuk neraka jahanam. Sebab itu diorang merompak sampai 7 keturunan. Pakcik makcik, ingat ya, Tun M itu adalah raja segala penyamun di dalam negara Malaysia yang berlagak suci, mengalahkan Nabi dan malaikat. Tetapi rupa-rupanya iblis, syaitan, dajjal, penyamun akhir zaman. Orang ni pakcik makcik selamat di dunia, tapi umur dia 95 tahun. Esok lusa dia mati, disitulah dia baru ingat Tuhan, baru dia ingat lubang kubur, baru dia ingat neraka jahanam. Duit yang korompak ni Tun M bersama Raja Macau scam tidak boleh dibawa mati, tetapi barang ini akan bawa kau ke neraka jahanam. Checkmate and game over. Bapa Macau scam Malaysia, Tun M bersama kroninya Goh Leong Yong yang dibogelkan, dikantoikan oleh SPRM, oleh polis-polis yang di Pertuan Agong di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Tun M, game is over. Kamu sudah kantoi menjadi mastermind bersama Mr. Goh Leong Yong ataupun Mr. Elvin yang lari bersembunyi. Disembunyi oleh kau kan Tun M? Jawab semua soalan saya. Kalau kau tidak jawab, memang rakyat Malaysia semakin benci dengan kau dan keturunan kau. Tun M, saya berjaya menghancurkan legasi politik kau sampai kiamat. Yang di Pertuan Agong tidak akan melantik Raja Macau scam dalam Malaysia ini untuk jadi PM ke-9 Malaysia. Checkmate and game over. Tun M yang sudah dibogilkan dan dikantoikan oleh Jufazli Syih Ahmad sebagai mastermind modus operandi Macau scam dalam Malaysia. Game is over, Tun M. Terima kasih.